Kemudian anak cucu keturunan manusia yang seterusnya dijadikan min sulalatin min ma'in mahin, daripada tulang sulbi yang mengeluarkan air yang hina, iaitu air mani. Mimma immahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh, kemudian kami tiupkan ruh. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, kami jadikan untuk manusia ni as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan mata, wal afidah, hati. Qalilan ma tashkurun, tapi amat sedikit daripada kalangan manusia ni yang bersyukur. Kita manusia ni makhluk Allah yang paling mulia sekali. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami jadikan manusia ni pada kejadian yang paling sempurna. Bahasa Arab ni kaedah dia mudah. Bila satu perkataan sifat, contohnya besar, besar ni sifat lah, besar kecil ni sifat. Besar ni orang Arab kata kabir. Kita bubuh je halih sebatan depan dia jadi akbar, jadi paling besar lah. Dia tak perlu tulis dua perkataan. Comel orang Arab kata jamil. Bubuh halih sutir depan jadi ajmal, paling comel lah. Kecil sorir orang Arab kata. Bu halih sutir depan jadi asghar, paling kecil. Baik, Hasan. Siapa nama Hasan, maknanya baik. Kita bubuh halih sutir depan jadi ahsan, paling baik. Jadi bila Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami jadikan manusia ni pada kejadian yang paling baik. Tak ada dah baik daripada manusia, atas segala segi. Dan untuk kita nak hidup jalan atas muka bumi Allah ni, bukan Allah jadikan kita sia-sia lepas tu ikutlah nak jadi lagu mana. Yang pertama, Allah jadikan muka bumi ni sesuai untuk tempat tinggal manusia. Sesuai untuk tempat tinggal manusia. Yang kedua, dia jadikan kita ni ada keistimewaan. Mungkin kita berasa kita lalu lebuh raya timur barat ni, tengok malam-malam ada orang duduk jalan, aku tepi jalan dalam hutan cerah, kok jalan timur barat. Orangnya duduklah sini. Hak tu orang asli. Dia kalau duduk bandar, duduk kampung pun kita, kat ramai orang dia serabut perut, dia tak boleh duduk, dia kena duduk dalam hutan. Allah jadikan dia sesuai duduk situ. Orang duduk di kutub utara, kutub selatan tu, kadang-kadang 3 bulan siang, 3 bulan malam. Kita 12 jam siang, 12 jam malam. Dia bulan siang, barulah jumpa malam mula. Yang tidur lagu mana tak malam ni. Tapi Allah jadikan dia sesuai duduk situ. Muka bumi ni sesuai sebagai tempat tinggal manusia. Kita duduk kampung, alhamdulillah sesuai. Pergi Kuala Lumpur jarang-jarang sekali, boleh sehari 2 boleh. Lebih pada 3 hari serabut perut kita nak duduk. Nak pakai kereta payah, jalan jeng, nak masuk jambai pun kena bayar, payah. Dia tak sesuai dengan kita. Sifat-sifat ni menjadikan kita ni kepelbagaian. Dan untuk kita hidup jalan atas muka bumi selamat atas dunia, seterusnya bawa kita selamat sampai ke negeri akhirat, Allah beri bekal kepada kita sebagai hamba-Nya. Bekal yang pertama ni dipanggil ilham. Semua kita ni ada ilham lah. Apa makna ilham? Hamba buat contoh mudah supaya kita boleh nampak. Di antara kerja hamba jaga pertanian negeri, kita jaga penyung. Anak penyung ni bila dia netah, tubik daripada pasir, lubang mok dia gali tu,
Kita ambil lah dia, pusing adak lah ke mana pun, dia tetap akan kona, dia lah ke laut semula. Dia tak akan sesak jalan untuk cari laut. Kita teh dah, kita ambil letak tepi rok, tetap dia kona dia lah ke laut. Pusing lah ke darat pun dia tetap kona dia lah ke laut. Siapa yang beritahu pada anak penyu ni, wahai anak penyu, laut duk lekno. Sedangkan dia baru saja tubik daripada pasir. Lepas telur, netah. Dan sarang penyu ni bukan toho, dekat semita, ibu dia gali. Tubik daripada pasir, dia jumpa cari laut. Daripada mana anak penyu ni jumpa cari laut, inilah yang dinyatakan sebagai ilham yang Allah beri kepada haiwan dan binatang. Contoh lain, kita ada kebun sawit 2 ekar. Dalam tu adalah pero, lembu boleh 10 ekor. Hak jatah seekor, ibu lembu ada 9 ekor. Suatu hari, beranaklah ibu lembu kita seekor, boleh anak lembu. Anak lembu ni, tak sampai sejam, akan mula bangun, isak susu dengan ibu dia. Ibu lembu ada 9 ekor. Dalam kebun sawit kita tak? Pernah tak kita tengok, anak lembu kita tu salah tukar, isak susu ibu lembu lain. Kita tak aja tengok anak lembu ni tukar ibu dia dengan ibu lain. Kita umur 6 bulan susu mak dara kita isak lagi. Kalau susu tuk kita pun kita isak lagi. 6 bulan tu tukar lagi mak kita dengan mak dara kita. Anak lembu dalam masa tak sampai sejam, dia tak tukar mak dia dengan ibu lembu lain. Siapa yang beri ilham kepada anak lembu bahawa ni adalah ibumu, bukan ibu-ibu lain. Inilah Allah yang beri ilham untuk haiwan, makhluk yang bernama haiwan ni hidup. Makna kalau kita banding anak lembu dengan anak penyu, dengan kita berasa dari segi ilham lebih haiwan sikit pada kita. Okay. Yang kedua, Allah beri bekal untuk kita hidup atas muka dunia ni, dia beri kita panca indera. Panca indera ni lah antaranya hak kita baca dalam surah Sajdah tadi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Pendengaran, penglihatan, hati. Membolehkan kita itu. Kalau nak banding kekuatan panca indera kita manusia dengan makhluk hak nama haiwan, jauh lebih haiwan. Mata kita ambil contoh. Kita kalau salah mampu api, gagah lalu. Tangga rumah kita tu 40 tahun dah. Kita turun naik. Tak tahu berapa kali sehari kita turun naik. Acu satu pagi mampu api, kita nak mari semaya subuh, boleh kita pakai cah-cah satu rumah kita. Padahal 40 tahun dah kita duduk turun naik. Tak boleh. Kena rasa slow-slow. Sauk lepas Jepun. Mari sejik. Lepas maya subuh, cerah tanah tengok Allah kawing lipat ijaz sebelah biru sebelah pakai. Apa sebab gelap. Padahal lipat Jepun kita tu dah tapak kita pakai, boleh tukar lagi kerana gelap. Terhaknya panca indera kita. Kucing kita malam-malam bila kucing ni ambak tikus, pernah tak kita jumpa kucing ni mampu kita tepuh tiang. Ambak tikus ngelik tiang, kucing pun bung tepuh tiang. Kita bangun pagi esok mampu kucing aku tepuh tiang ambak tikus. Kita tak pernah jumpa sebab apa? Walaupun dalam gelap, panca indera haiwan ni dia tajam. Berulang, dia terbang tinggi, dia turun straight dalam sungai, gak ikan awak naik. Kita duduk tepi sungai tak nampak, berulang duduk atas dia boleh nampak ikan dalam sungai. Begitu juga haiwan-haiwan lain yang hidup dalam hutan yang gelap gelita. Macam mana dia boleh hidup? Kerana Allah bagi ketajaman panca indera. Jauh lebih tajam daripada panca indera yang Allah bagi kepada manusia. Panca indera dah. Allah dah kita dengan kucing Allah dah. Hak ilham tadi Allah dengan anak penyu, dengan anak lembu je. Panca indera Allah pula. Yang ketiga, Allah bagi kita tenaga. Tenaga ni tak usah banding lah. Hak kita kata kuasa kuda dekat. Ada orang pernah teh berapa sebenarnya kekuatan seekor kuda dewasa?
Dia test dengan cara main tarik tali dengan kuda. Seekor kuda dewasa. Hasilnya dia kena 7 orang. Lelaki yang gagah bawa suding ni 7 orang barulah jadi sama gagah dengan seekor kuda. Kalau seorang tak satu bengnya tarik ke kuda. Maknanya seekor kuda dia menyamai kekuatan 7 orang lelaki dewasa. Itu kita tak cerita gajah lagi. Tak cerita kubah lagi. Boleh galau dalam baruh. Zaman-zaman tak ada kata galau besi dulu. Kuatnya binatang. Kalau nak banding dengan kita. Dah mana gia kita lebih? Gia kita lebih Allah bagi kita akal. Dengan akal inilah kita boleh mengatasi semua kelemahan-kelemahan yang kita ada tadi. Kerana kita boleh mikir. Contohnya, panca indera kita terhad. Allah beri kita kecerdikan, kepandaian, kita boleh buat elektrik. Bila gelap tak nampak, tapi dengan cerdik kita boleh buat hidroelektrik, boleh buat jana kuasa elektrik, ada lampu elektrik, cerah. Maka kita boleh atasi kelemahan. Okay. Tenaga kita tak kuat. Allah beri kita ilmu. Boleh buat kereta, boleh buat kereta kembang. Gajah dia gerak tolak pokok, kita tak gerak. Allah beri kita kepandaian, boleh buat blozer. Boleh buat keh, boleh buat eskavator. Kepandaian yang Allah bagi supaya kita boleh atasi kelemahan kita tadi. Ilham kita tak ada. Tak jumpa cari jalan. Ada GPS. Ada map. Ada macam-macam lah ni, waste dan macam-macam. Semua ni manusia boleh reka ni kerana kecerdikan akal yang Allah Ta'ala bagi. Kerah-kerah besi. Dengan kecerdikan akal manusia, kita boleh buat dia boleh terbang atas udara. Kerah-kerah besi dengan berat beribu-ribu tan tu, dengan kecerdikan akal yang Allah bagi pada manusia, boleh napung dalam laut. Hak kita panggil kapal laut. Maknanya dengan akal, kita boleh atasi kekurangan-kekurangan tadi. Sebab tu kejadian kita manusia ni, dari segi bentuk kejadian kita sebenarnya kejadian yang menyempurnakan akal. Sebab tu akal duduk atas sekali. Duduk atas sekali. Lapar setara mana pun kita tak akan turun kepala kita sama dengan kaki. Walaupun lapar setara mana pun. Lembu, selamba je dia makan. Mulut dia sama dengan kaki. Kita akal duduk atas sekali. Ada. Sini baru kaki. Bawah kemaluan, syahwat. Baru kaki. Acu kita tengok kejadian lembu. Okay. Ni kepala dia tak? Dalam kepala lembu ni ada otak kan? Ni tekuk lembu. Ni perut lembu. Belakang ni ada kemaluan, ada dubur semua sekali. Sama tak parah dia? Sama parah dia. Okay. Apa sama? Otak lembu dalam kepala, dia sama dengan perut, sama dengan kemaluan belakang. Apa yang Allah nak tunjuk pada kita? Sebenarnya otak lembu ni kemampuan dia hanyalah mikir untuk penuh perut dengan kepuasan nafsu dia je. Sebab dia tak sama. Kita manusia, Allah letak otak kita tinggi. Lebih tinggi daripada perut, lebih tinggi daripada kemaluan kita. Supaya kita gunakan otak lebih daripada sekadar nak penuh perut dengan nak puas nafsu. Kalau Allah suruh kita guna otak kita ni sekadar nak penuh perut dengan memuaskan nafsu, dia begini je. Dia sama level. Hakikatnya dok sama. Jadi bila Allah letak tinggi, maka di sinilah kita kena jaga kemuliaan akal kita. Sebab benda-benda lain kita haluh belaka dah tadi. Bak ilham Allah, bak panca indera Allah, bak tenaga Allah. Lebih kitanya duduk sini. Bila kita duduk sini, sini inilah dia boleh atasi mana. Sebab tu Allah sebut, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia ni pada sebaik-baik kejadian. Otak kita ni pula bukan besar pun. Ada seorang pakar otak, orang putih, dia pernah kaji berat otak manusia ni. Ada orang mati, dia belah kepala timbang. Dia dapati berat otak manusia ni dalam sekitar sekilo setengah je. Kalau kita buat tubik, timbang, sekilo setengah ya. Kalau otak lembu kan, 30 riyal sekilo, baru boleh. Tak sampai 50 lagi go. Sekilo setengah sahaja.
Tapi dengan skala setengah ni, kita boleh simpan memori. Boleh simpan memori jak daripada kita umur 4-5 tahun. Ingat lagi, kita jumpa orang-orang yang umur 80 lebih hak tak nyayuk, dia boleh cerita. Dia jak kecil. Maknanya kalau hadis komputer kak, jam penuh lah tu. Tapi dengan hak kecil ni, kita boleh simpan pelbagai memori. Dan di antara orang yang otak dia dok nyanyuk ialah orang yang selalu melazimi baca Quran. Lazimi baca Quran semua. Otak kita ni dia macam tubuh juga. Kalau tubuh kita ni kena senang, kena gatih pusika, kena berungga jaga-jaga sekali, kena nyaku, kena hijau supaya peluh. Gitu juga otak kita. Dia perlu kesenaman. Di antara senamannya, biar otak kita ni hijau semua. Antaranya hijau mikir. Antaranya, Allah Ta'ala sebut, orang yang beriman ni bila dia tengok kejadian Allah, dia mikir. Jangan biarkan otak kita ni lesu. Tidur setidur-tidur. Bila otak kita lesu, dia akan lesu supaya tubuh kita juga. Serodak rock, serodak cekak. Dia perlu dicergahkan. Dari antara cara nak cergah otak kita ni, lazimi baca Quran. Tak ada banyak pun, sepipi sehari tak apa dah. Kalau Facebook kita boleh tengok berjajah sehari. Tak kan Quran sepipi sehari kita tak ada nak baca. Sedangkan Quran ni adalah risalah Allah yang dihantar melalui perantaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Amun nak bawa beberapa contoh comelnya kejadian kita. Benda-benda ni mudah-mudah ya. Kita pun duk gerak hari-hari tapi kita duk mikir. Kita ambil contoh rahan kita ni. Rahan kita ni sebenarnya hak geraknya hak bawah je. Hak atas dak gerak dia duk diam je. Kau ada orang boleh buat gerak rahan atas. Kalau ada mau nak jumpa. Kita hanya gerak bawah saja. Keistimewaan rahan kita manusia ni jauh lebih baik daripada boya. Boya dia buka atas, dia buka tutup, buka tutup. Cuma rahan boya dia supaya sipitu. Dia cuma boleh buka tutup, buka tutup. Kita manusia, rahan kita ni bukan setakat buka tutup, kita boleh pergi lah ke depan, lah ke belakang, alah kiri, alah kanan, dia boleh gerak. Jadi menjadikan kita bukan hanya boleh putus makanan, kita boleh kunyah dan kita boleh melumatkan. Sebab dia boleh gerak kiri kanan, belakang depan. Dan bila boleh gerak kiri kanan, belakang depan, kita boleh catch it. Boleh buat tubik macam-macam, passion sorrow. Kerana rahan kita boleh gerak. Boya walaupun dia kuat, dia buka tutup. Sebab tu boya, bila dia nak putuskan daging, dia kena guling-guling. Kalau kita tengok dalam Animal Planet, dalam National Geographic kan, boya ni dia guling-guling. Guling-guling tu bukan kerana nak tunjuk sedapnya daging dia tengah makan. Dot. Tapi kerana dia nak memutuskan daging, kerana boya dia tidak ada kemampuan untuk dia nak gerak kiri kanan. Dia cuma boleh buka tutup gitu. Mudah-mudahan dia pakai telang gitu. Okey. Hak bawah tu buka. Bapa bukan hak atas. Acuk kita mikir mudah-mudah. Bayang kalau Allah Ta'ala jadikan mulut kita ni bawah duk dia, hak atas juga. Jadi lagu mana? Kedai makan, tuan kedai buat petok, cek, masuk duk dalam tu, ada pemisah, orang lain tak kelih. Bapa? Sebab bila kita makan, rayuk habis hidung mata kita. Bila kita mamuh. Kerana hak atas gerak. Tapi oleh kerana hak atas ni duduk dia, bila makan pun kita boleh senyum nampak comel lagi kerana dia tak berubah hidung kita, mata kita. Benda mudah tapi hikmah Allah sangat hebat. Hidung kita, bangsa apa sekalipun, hidung ni memang dia akan timbul. Soal macam yang kepek ya. Tapi tak ada hidung hak sama, dia mesti timbul. Ada orang ustaz dia macam sikit, itu orang Melayu ni kadang-kadang kita tak seh macam sikit, mesti timbul. Lubang dia duduk bawah. Dalam ada napis. Kan kereta kita kan, dia ada penapis udara, hak pemain panggil air filter tu, penapis udara tu. Tengok bila pemain kita servis kereta, dia waktu tubik napis udara, dia sembuh dengan ngitan ke tubik tu. Sebab apa? Udara ni hak masuk ni dia kotor. Jadi dia perlu ditapis. Jadi hidung kita ada napis. Gapo dia napis dalam hidung kita? Bulu hidung tu. Bila kita sedut udara, dia ditapis sebelum daripada udara tu masuk dalam paru-paru kita. Dan Allah Ta'ala buat
Hidung ni lubang dia lah ke bawah. Padahal kalau kira nak lawah, baik buat terbuka lah kata apa eju lori. Tapi kalau terbuka lah kata apa eju lori, hujan sunyi, tak ada orang jalan atas jalan. Masuk air dalam hidung. Sebab tu Allah Ta'ala buat alah ke bawah. Jadi walaupun hujan, kita boleh main bola, kita boleh kerja, kita boleh jalan. Tak masuk air dalam hidung kita kerana lubang dia alah ke bawah. Kening kita. Kening ni, bab ni memang amal fakar lah. Dulu masa ngaji dulu, kita ada korok sutik. Korok orang sungguh. Kita letak atas meja. Sejenak sudut ni, kita ngaji belakang. Bilik kita tu tak berani orang masuk. Kerana ada korok atas meja tu. Tapi tak ada ngusik. Kening ni, dia timbul sikit tulang dia. Lepas tu dia ada bulu. Bapa Allah Ta'ala buat, dekat kening dia naik sikit. Sebabnya, ini adalah sistem saliran. Bila air turun daripada dahi kita, dia sakut tempat tinggi sikit ni, dia pergi tepi mata. Dia tak jatuh dalam mata. Kalau Allah Ta'ala buat sama, air akan masuk dalam mata. Lepas tu, ada lagi bulu mata. Ni bulu kening yang jadi penghalang supaya air ni tak jatuh dalam mata, dia jatuh tepi mata. Sebab tu sangat dok bijak. Orang hak cukur bulu kening, lepas tu lukis mula. Padam pada lukis baik buat lokal. Supaya air mudah mengalir. Sebab kening-kening ni sistem saliran. Apa kita nak punah sistem saliran yang memang Allah Ta'ala buat. Yang Allah Ta'ala buat untuk kita. Sendi-sendi kita ni daripada hujung kepala sampai kepada hujung kaki, jumlah dia 360 sendi sekali. Daripada ujung kepala kita sampai pada ujung kaki. Tak sebalik bila lah tak jumpa. Sendi. Ada sendi yang Allah Ta'ala buat. Sendi tapi dia tak gerak. Hak mana sendi tak gerak? Korok kepala kita. Korok kepala kita ni dia bukan mari sutir gini. Dia mari kepingan-kepingan. Atas ni sekeping, tepi ni sekeping, belakang sekeping, depan sekeping, dia takut. Takut dengan sendi. Cuma sendi ni disebut sendi yang tidak bergerak. Walaupun tak gerak, ada tujuan dia. Ada tujuan dia. Tujuannya, masa kita nak beranak mula. Masa kita nak beranak mula. Masa kita masih bayi, duduk dalam kandungan ibu, bila nak beranak, biasanya dia tubik kepala dulu. Melalui saluran peranakan mak kita. Tubik kepala dulu. Sebenarnya dengan saiz kepala kita, hak berat 3 kali lebih tu, tak muat untuk lalu saluran peranakan ibu. Kalau bukan kerana rahmat Allah menjadikan kepala kita ni, kepingan-kepingan yang bersambung dengan sendi, dan masa kita bayi, tempat sambung ni dia lembut lagi. Dia lembut sehingga dia boleh berubah bentuk kepala tu. Sebab tu kita tengok anak kita, mula-mula beranak, kan nampak kepala perbujur sikit kan? Bapa bujur, dia berubah betul kerana itulah laluan yang dia nak lalu. Lepas tu jadi bulat semula, dia tak bujur pas besar. Kalaulah dia kerah kekong jak kecil lagi, tak tubik kita daripada perut mak kita. Jadi boleh tubik dengan selamat, kepala kita tak cedera, otak dalam kepala kita tak cedera, dan ibu pun tak cedera. Selamat. Lepas tu barulah slow-slow dia jadi kerah. Hak ni lah orang tua-tua kita sebut, budak-budak yang ubun-ubun dia lembut lagi. Betul sebenarnya hak orang tua kita kata tu, betul dengan ilmu doktor. Memang lembut. Lepas tu barulah dia kerah jadi kerah. Bayi jadi kanak-kanak, dia kerah sikit. Lepas tu daripada kanak-kanak jadi remaja, kerah. Dari remaja jadi orang muda, kerah ubun. Lepas tu daripada orang muda jadi orang tua, jadi orang dewasa. Tika ni lah ubun-ubun di kepala kita memang dah cukup kerah. Dan tika ni lah ramah kita jadi kerah kepala. Sebab ubun-ubun ni kerah cukup dah. Okay. Ada sebab dia. Okay. Walaupun kita nampak dia tak gerak. Okay. Antara sendi yang gerak tapi terbatas. Macam sendi tu dah belakang kita. Dia boleh gerak cuma terbatas. Bayang kalau sendi tu dah belakang kita dia lembek boleh gerak supaya jari kita. Tak lekat kita nak cacai. Jadi sengit kot ni, sengit kot ni,
cengeklah ke belakang. Tapi Allah Ta'ala buat, walaupun sendi, dia boleh gerak. Tapi tak boleh buat kerah potian. Kena gerak juga. Gerak dengan kadar dia. Macam tu lah belakang kita. Boleh gerak kan? Bolehlah nak nyandang sikit lah ke belakang, lah ke tepi. Tapi tak boleh lebih. Walaupun kita mengharapkan lebih, tapi kalau Tuhan beri lebih, tak lekat kita nak duk caca. Jadi lembek. Dah kalau kerah kekong tak boleh juga. Dengan kadar dia. Tangan ada tujuan dia. Jari ada tujuan dia. Allah Ta'ala buat. Dan semua sendi-sendi ni, dia ada pelincir dia. Tak ada sahabut sendi kita ni pakai kering. Macamlah komponen dalam enjin kita hok gerak, dia tak boleh kering. Kalau kering dia jam. Sebab tu kita kena buh minyak lem dah. Hok lutut dia ada pelincir dia. Siku kita dia ada pelincir dia. Hatta kan jari hok kecil-kecil ni pun ada pelincir dia supaya pergerakan dia lancar. Tengok Allah Ta'ala tu. Comelnya pada tubuh kita ni. Perut kita. Perut ni lagi kelah. Perut kita ni taki tau. Okay, taki. Taki tempat isi makanan. Kalau motor, taki minyak. Apa beza taki minyak motor kita dengan perut kita sebagai taki? Banyak beza. Okay? Yang pertama, taki minyak motor ni dia buat daripada besi ataupun logam. Dia keras kekung situ. Okay. Jadi kalau kapasiti dia 5 liter, dia sekat 5 liter je lah. Lebih je lepas tu lebih. Okay. Perut kita ni dia lain. Sebab sifat dia kenyang, dia beri. Dia tak ada hak. Kita boleh makan sepinggan. Okey. Kita makan 3 pinggan, dia tak lipoh sebab dia beri. Dia jenis kenyang. Okey. Minyak motor kita isi penuh. Kita guna sekadar untuk buat mari sejik pergi kedai kopi aja kan. Dak habis taki seminggu. Hok dak habis hari ni, esok kita boleh guna lagi. Sebab kegunaan kita hari ni tak sampai setengah liter pun. Esok setengah liter pula kita guna. Kita pergi dekat-dekat aja. Maknanya sekali kita isi, dia boleh guna banyak hari. Okay. Perut kita lain. Dengan kerja kita setahun ni, daripada pagi sampai petang, tubuh kita memerlukan tenaga daripada 2 pinggan nasi je sehari, contohnya. Okay. Manakah kita makan nasi 2 pinggan, tenaga daripada nasi 2 pinggan tu cukup untuk kegunaan tubuh kita hari ni. Okay. Tapi oleh kerana sedap, kena sup giabok, ikan kelip kecil lagi, ayam panggang lagi, kita makan hari ni 6 pinggan. Melebihi daripada keperluan. Sedangkan tubuh kita perlu setakat 2 je. Kita makan ni. Kalau kita ikut teori minyak motor tadi, 2 pinggan lebih boleh untuk esok. 2 pinggan lagi lebih boleh untuk lusa. Maknanya kita tak perlu makan untuk 3 hari. Tapi boleh tak lagu tu? Jawabnya tak boleh. Walaupun kita makan 6 pinggan, tetap esok kita kena makan semula. Dah kan tak dikata tubuh kita cuma ambil 2 pinggan je. Dah 4 pinggan lagi gimana? 4 pinggan lagi ni lah. Bila dia tak digunakan untuk keperluan tenaga tubuh kita, dia akan tukar jadi lemak. Lemak ni kalau duduk perut, kita dapat pingat PJK. Perut jalan ke depan. Kalau duduk-duduk lain, adalah pingat-pingat lain yang kita boleh. Dia tukar jadi lemak kerana tak digunakan oleh tubuh kita. Tapi jangan bimbang, dia tak akan lipoh pun kita isi minyak motor. Walaupun banyak mana kita makan, sebab sifat perut kita ni dia beri. Dia beri. Banyak lagi benda-benda lain kalau kita nak tengok betapa Allah jadikan kita manusia ni memang fi ahsani takwim, pada kejadian yang paling sempurna. Ada kelemahan situ, ada kelemahan sini, dia akan diatasi dengan kepintaran akal kita. Akal. Cuma kita kena ingat, akal yang Allah Ta'ala bagi kepada kita manusia ni, kegunaannya ialah untuk memahami syariat yang telah Allah sedia. Bukan untuk kita buat syariat. Kalau kita guna akal kita untuk buat syariat, kita guna melebihi daripada kemampuan. Dan bila kegunaan ni melebihi daripada kemampuan, memang kita akan terbabas. Apa-apa saja pun bila kita guna lebih daripada limit, over limit,
memang dia akan jadi punah. Syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baru berlalu bulan Rabiul Awal. Ustaz-ustaz kita cerita belaka tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bawa syariat. Nabi mari ni bukan bawa ideologi, dia bawa syariat. Apa makna syariat? Syariat dia jalan hidup. Petunjuk untuk kita jalan. Macam kita jalan atas muka dunia, atas jalan raya ni, ada macam-macam tanda yang kita jumpa. Ni lampu isyarat, merah kena berhenti, kuning kena slow, hijau boleh jalan, double line tak boleh motong. Ni hak laju 70. Kalau lebih pun setakat 80, 81 kena samai ke polis. Hak ni cabai 3. Hak ni garisan berkembar. Hak ni penunjuk arah. Okay? Kita tubik cabai apa, dia tulis Kuala Terengganu ala kiri, jetih ala kanan. Kalau kita nak pergi Kuala Terengganu, kita kena ala kanan. Tak siapa Kuala Terengganu kita. Hak ni dia panggil petunjuk atas jalan di atas dunia yang kita lalui. Sebab apa letak tanda-tanda petunjuk ni? Tujuan dia saja. Tak kira lah sama ada letak tu JKR, Majlis Daerah, Polis, JPJ. Tujuan dia saja supaya semua orang lalu atas jalan ni selamat. Selamat atas jalan, selamat sampai ke destinasi tempat yang dituju. Itu baru atas dunia. Kalau kita tak ikut petunjuk, tanda-tanda ni, tak selamat dah kita. Nampak jelas, tebeng 70, kita tan 110. Tengok depan sengih, ada orang baju putih duk kibat daerah atas jalan. 300 riyal. Tak selamat dah. Dia tunjuk Kuala Terengganu alah kiri, kita kena alah kanan. Kita nak pergi Terengganu, tak sapa kita. Itu baru atas dunia. Atas dunia ni tempat yang biasa manusia pergi, tempat yang biasa manusia lalu. Kalau kita tak patuh kepada petunjuk, tak sapa dan tak selamat. Apatah lagi kita nak menuju ke negeri akhirat, nak menuju ke alam barzah. Orang-orang tua kita, tok nenek moyang kita, hok gi, tak ada seorang buat kelik semula untuk cerita pada kita awal dalam kubur ni gini, malaikat muka nakik gini, ular dalam kubur besar ni, kalau jeking lagu ni, tak ada seorang buat kelik untuk cerita. Kalau orang pergi Kuala Lumpur, boleh kelik cerita, Allah mana orang berkembar peterona, kalau kita lenggok tu jatuh piuh tingginya. Dia boleh kelik cerita ke kita. Naik Sogo, lagu ni, supermarket, Gizu negara, gini. Orang gitu dia boleh kelik cerita. Tapi orang waris kita, ibu bapa kita, orang tua kita, hok gi dulu lebih daripada kita, tak ada seorang habuk orang kelik untuk cerita bagaimana keadaan alam barzakh. Maknanya kita nak pergi ke satu tempat yang kita tak tahu. Bila tak tahu, lebih-lebih lagi kita perlu kepada petunjuk. Dan petunjuk inilah yang telah diwarisi oleh Nabi SAW. Hadis yang kita biasa dengar semua. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara, dua pusaka. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya. Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan juga sunnah aku. Hak ni hak Nabi tinggal. Lan tadillu abada. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Tidak dalam bahasa Arab ni disebut dengan banyak kataan. Kalau orang Arab kata la, maknanya tidak. Kalau dia kata ma pun tidak. Lam min pun tidak. Lan, la, nun pun tidak. Ma pun tidak, la pun tidak, lam pun tidak, lan pun tidak. Dalam bahasa Arab. Kita Melayu serupa je tak. Tapi bagi orang Arab ada beza dia. Ada beza dia. Kalau ma tidak, tapi mungkin boleh jadi ya. Mungkin pagi tak, petang ya. La serupa juga. Mungkin tak hari ni, esok ya. Lam pun begitu juga. Nah, tak minggu ni, mungkin minggu depan boleh jadi ya. Tapi kalau lan nun, lan abadan. Tidak untuk selama-lamanya. Makna tak akan undur kelik dah. Tidak untuk selama-lamanya. Lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima.
Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya. Nabi tak kata la tadillu abada, kamu tidak akan sesat. Tak juga. Kalau ni mungkin tak sesat tapi mungkin boleh jadi sesat. Ataupun lam ataupun ma tak. Nabi guna lan tadillu abada. Ma in tamassaktum bihima. Kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya. Kitab Allah dan sunnahku. Oh ni hak Nabi tinggal. Amo ingat masa duduk di Baghdad dulu. Rumah sewa kita tu di tengah-tengah kota Baghdad tu, dekat dengan Masjid Imam Abu Hanifah. Dalam tu ada kubur Imam Abu Hanifah, imam kepada mazhab Hanafi. Sejak tu besar, dia kubur dia besar, tengah tu mah. Mula-mula siapa kita ingat ke dia cat dengan air mah kubur kita. Tanya orang Iraq, mas ngoti ke dia cat dengan air mah? Mas ngoti dia kata. Bila kita tengok dekat tu, nampak dia tepek kepingan mah. Makna sebesar-besar kubur tu mah. Lepas tu dia ada 4 lagi menara kecil yang tinggi tu. Kubur menara tu mah juga. Oh, kata-kata kalau dia Malaysia agak hilang dah kubur ni. Lagi kat peti derma pun 4 mangga bubuh. Lepas tu tulis pula duit derma dipungut setiap hari. Tulis di peti. Maknanya nak royak kau curi tak ada piti dah. Tu imam ambil dah nak hari piti tu. Kalau sudah tebang dak pecah lah piti tak ada dah. Dah lah mangga 4 butir. Dan no kubur mah. Kubur sejik mah. Dalam sejik tu ada kubur Imam Abu Hanifah, imam kepada mazhab Hanafi. Tengok dalam setahun tu adalah beberapa kali pihak masjid dia akan buat keluar apa yang dia katakan rambut Nabi sifat di sejid macam 12 Rabiul Awal awal Muharram, adalah beberapa 3-4 kali setahun dia buat waktu bid. Bila pihak sejid waktu bid tu biasa lepas asar dia waktu bid, lepas maya asar orang mari gini bersusung nak tengok. Kita duduk 6 tahun tak aja boleh tengok sekali habuk. Tak ada nak berebut dengan orang Arab. Berderu-deru tu. Nak masuk waktu gorik je dia sipan. Dengan kita tengok orang nak mari tengok rambut Nabi tu. Pada tak muat sejik jemaah gorik tu. Tapi bila semayang gorik jemaah, tengok bah mana habis nak tengok rambut Nabi tadi. Bila tiang dengan orang, nak sama ramai tiang sejik dengan orang. Rupanya hak tadi tu ramai bersungguh nak tengok rambut Nabi, tapi tak bersungguh untuk menegakkan sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi SAW ialah solat berjemaah. Ini di antara sunnah yang Nabi tinggal. Rambut, pedang, baju, selipar, topi besi yang Nabi tinggal tu biasalah. Manusia dia ada meninggalkan. Tapi Nabi tak royak hak ni. Hak ni ada ni bonus lah. Dia panggil kesan sejarah. Tapi hak jadi saka yang akan menyelamatkan kita dua je. Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnah aku. Hak inilah yang bila kita pegang insya-Allah akan menyelamatkan. Lagu mana kita nak faham kitab Allah, lagu mana nak faham sunnah Allah, sunnah Nabi. Ni lebih kita. Allah bagi akal. Ya. Dia tak faham dengan tenaga. Dia tak faham dengan ilham. Dia faham dengan akal. Biarlah kita tenaga lemah pada kuda pun. Pacak indera kita lawan dengan kucing pun lebih kucing dah. Ilham kita lawan dengan anak lembu pun menang anak lembu dah. Biarlah. Tapi kita lebih dari segi akal. Dan bila lebih dari segi akal, lembu boleh duduk bawah kita, kucing boleh duduk bawah kita, kuda boleh duduk bawah kita. Semua ni duduk bawah manusia belaka kerana lebihnya kita dengan akal. Dah kuda gagah kita buat kandai ke dia. Tak payah nak lepas juga dia. Sebab akal kita dan hak gagah tu daripada kita boleh naik pula dia. Boleh manfaatkan kegagahan dia. Gagah gajah hebat dia. Kita boleh guna buat tarik balak lah apalah. Zaman dulu orang buat perang, tentera bergajah macam-macam boleh guna sebab kepintaran akal kita manusia. Itulah sikit tazkirah kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah merahmati kita bersama. Terima kasih semua pada pengurusi masjid, Tok Iman, Tok Bila kita dan semua adik kakak kita di Kampung Ganaka. Mudah-mudahan Allah merahmati kita bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.